Didik TV KPM. Papaku pulang dari kota, papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Merah, biru, hijau, kuning. Banyaklah. Banyaknya. Wah, banyaknya cikgu. Banyak Kereta kan? di atas meja ni cikgu. Cantik kan? Cantik. Ada Okey. botol, ada tapu, ada ni bekas Ya, bekas makanan bekas ada. makanan. Macam-macam ada. Impian saya nak bina kereta. Keretaku impianku. Ya, keretaku impianku. Itulah dia tajuk kita pada hari ini, iaitu subjek kita ialah reka bentuk dan teknologi dan pengenalan kepada reka bentuk keretaku impianku. Okey cikgu. So atas meja ni hasil murid ke cikgu? Ya, semua hasil murid tahun 4 ya sekolah rendah. Okey. Cantik-cantik semuanya. Alright, okey. Okey cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, kita nak ingatkan semua tentang SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka seperti saya dan cikgu di sini. Nanti kita akan perkenalkan cikgu, tapi terlebih dulu amalkan SOP, kekalkan perjalanan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan basuhlah tangan selalu. Kalau tak ada, pakai sanitizer cikgu. Saya nak menjemput cikgu untuk pakai sanitizer Saya di atas tekan dulu, meja. Boleh cikgu? Saya tekan dululah. Okey, tekan dulu. Dan saya baru pula. Alright. Okey, cikgu. Sebelum kita mulakan apa-apa dulu, nak kenal cikgu kita hari ini siapa? Jom kita saksikan profil guru. Alright, baiklah, itu dia Cikgu Suhaila binti Jumaat. Cikgu, Assalamualaikum cikgu. Hai, Selamat Syarika. datang. Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah. Okey cikgu, boleh perkenalkan diri dulu cikgu? Okey, nama diberi ialah Suhaila binti Jumaat. Tapi biasanya dikenali dengan nama Cikgu Ayumi. Panggil Cikgu Yumi boleh ya? Okey, Cikgu Yumi. Saya mengajar reka bentuk dan teknologi tahun 4, 5 dan 6 di SK Taman Kepong, Kuala Lumpur. Okey cikgu. Alright. Tadi kita telah melihat cikgu bernyanyi sambil membuat demonstrasi kepada kereta-kereta di atas meja Kita ini. tunjuk ada macam-macam bentuk kereta ni. Iya, hari cikgu. ini memang tajuk kita ialah keretaku impianku. Kita akan bercerita macam mana proses menghasilkan produk kereta, produk bertema. Okey. Jadi kita gunakan bahan semula jadi alam sekitar ya cikgu? Ya, bahan yang boleh dikitas semula ataupun bahan yang boleh diguna semula. Ya. Tapi kita akan cerita tentang apa itu produk bertema dan juga apa bezanya produk bertema dan juga model. Oh, bertema dan model. Ya. Mungkin cikgu boleh sentuh sikit tentang apa itu. Selama ni kita selalu dengar, Fika pun pernah dengar produk. Bila kata produk je mesti ada orang kita biasanya akan fikir produk tertentu saja. Sebenarnya produk ni ialah barangan ataupun perkhidmatan pun dikira sebagai produk yang dibuat ataupun dihasilkan oleh manusia ataupun mesin. So semua tu kita sebut sebagai produk. Cuma untuk hari ni kita bila kata produk bertema, so kita ada tema yang sama. Macam tajuk kita hari ini ialah keretaku impianku. So temanya ialah kereta. Okey, jadi tema kita kereta sahaja dan seperti yang dilihat di sini kita ada macam-macam yang bentuk macam naga ada cikgu. Dia ada macam-macam bentuk. Ni kita ada Pikachu dekat sini. Pikachu dekat-dekat dengan nama saya. Pikachu comel kan. Okey, dia ada macam-macam, ada bentuk warna merah jambu. Okey, ada yang macam bentuk kereta kontrol. Ada yang warna hijau macam ni, siap boleh buka pintu ni. Oh, boleh buka pintu Inilah yang murid-murid buat dan kita akan belajar hari ini macam mana cara buat sebenarnya. Okey. Alright cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa dulu, jom kita minum air kejap. Dahaga ya. Ya. So pakai mask kan. Ya, betul. Penat sikit dah bercakap. Okey cikgu. So kita akan berehat dulu. Murid-murid jangan ke mana di Mahir TV, Didik TV KPM.
TV KPM. Anda masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi, pengenalan kepada reka bentuk, keretaku, impianku. Baiklah, sebentar tadi Cikgu Sohaila telah menerangkan tentang produk bertema. Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh terangkan apa itu produk? Okey, produk tadi kita dah sebut, dia apa sahaja barangan ataupun perkhidmatan yang dihasilkan oleh manusia ataupun mesin, kita panggil sebagai produk. Ya, tapi untuk hari ini, bila kata produk bertema, temanya hari ini nama pun keretaku impianku. So, tema kita hari ini ialah kereta. Tapi tema-tema juga dia ada proses macam mana membuat produk. Apa sahaja produk, memang kita kena ada proses. Macam mana prosesnya? Boleh kita lihat di sini, Fika boleh tengok. Boleh. Prosesnya, dia ada proses yang tertentu. Pertama, mesti ada jana idea. Kita fikirkan idea macam-macam. Bila kata dah ada idea, macam mana cara kita nak jelmakan idea tu? Kita kena lukis ataupun kita lakar. Lakar. Kita buat lakaran. Lakaran bagi reka bentuk yang kita nak pilih lah. Contoh hari ini kita buat kereta. Temanya ialah kereta. Jadi kita fikirkan idea tentang kereta dan kita lahirkan melalui lakaran. Lakaran kereta lah, kalau boleh tengok kat sini ada lakaran beberapa ni. Lakaran pula kita ada banyak lakaran. Lakaran banyak idea, jadi banyak lakaran. Macam mana kita nak pilih lakaran yang terbaik? Apa yang kita perlu buat ialah kena menganalisis, lepas tu kita kena nilai. Bila kita nilai, kita tengok balik semula. Mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi kita buat penambahbaikan jika ada kekurangan. Cikgu. Dari segi lakaran, disebabkan ia adalah sesuatu idea dan kita memilih kereta sebagai untuk lakaran. Berapa jenis, berapa bilangan yang perlu lakaran kita sediakan? Sebenarnya murid boleh nak buat 3 boleh, nak buat 10 pun boleh. Lagi banyak idea, lagi banyaklah kita kena pilih. Cuma tetap kita akan buat satu saja. Pilih yang terbaik yang satu. Cikgu. Sebab lepas kita dah buat penambahbaikan, barulah kita boleh bina. Sebab yang itu yang terbaik. Bila kita bina ni, inilah baru hasilnya. Tapi sebelum kita nak membina tu, kita kena kira kos dulu. Kenapa kena kira kos? Sebab saya rasa sebenarnya Cikgu, bila kita mengira kos, kita dapat memilih yang terbaik sebab kita tak nak membazir Cikgu. Betul. Dan kita kalau boleh, macam Cikgu tadi cakap, kita guna bahan kita semula. Jadi itu dah menjimatkan. Betul. Sebenarnya kalau Pika tengok, apa-apa saja produk, dia sebenarnya hasilkan produk tu untuk menjual. Bila kata jual, adakah orang jual nak rugi? Mestilah tak, Cikgu. Mesti dia nak untung. Jadi itu gunanya kira kos. Cuma kalau contohlah untuk yang aktiviti kita hari ini, kalau kata buat guna bahan kita semula ataupun guna semula bahan yang kita semula, kita jimatlah kat situ. Sebab tak perlu keluar duit pun. Memang tak perlu kira tak langsung. Kira lah. Maksudnya dalam borang tersebut dia hanya kosong saja. Melainkan kita beli bahan beli kita untuk semula tambahan. Untuk buat ini saja. Itu dah kira jadi kos. kita kira lah. Selepas tu baru kita bina. Bina ni lah hasilnya. Macam mana kita nak tahu hasil ni okey ataupun tidak, kita kena persembahkanlah. Betul. Jadi orang boleh tahu, macam contoh hari ni kereta boleh bergerak ke tak? Jadi kita nak buat hari ni, Fika, bila kata nak buat, macam saya sebut tadi, kita bukannya terus buat. Apa-apa saja produk pun dia kena ada lakaran. Lakaran tu kita hasilkan, kita dah kena analisis dan sebagainya, baru pilih yang terbaik. Yang ini saya tunjuklah kalau lakaran. Ini contoh. Lakaran. Contoh. Ini saya bagi contoh satulah. Kalau Fika boleh tengok dekat sini, yang ni lakaran asal ni. Dia buat simple saja. Mudah saja. Lakaran pertama, Cikgu. Lakaran yang pertama. Mungkin yang ini yang dia pilih. Jadi setelah dia analisis, lepas tu dia nilai. Lepas dia dah nilai, dia buat penambahbaikan, yang ini hasil lakaran yang dia nak buat. Contohlah, ini hasil lakaran yang dia nak buat. Cikgu boleh mungkin terangkan sedikit apa penambahbaikan yang dibuat di situ? Penambahbaikan, sebab kita belajar tentang pengenalan kepada reka bentuk, kita fokus pada reka bentuk, kita mesti aplikasi elemen reka bentuk. Mungkin dia boleh fikirkan contoh dekat sini. Mungkin ruang pada pintu dan juga tingkap tu terlalu kecil, terlalu rendah. Jadi dia tinggikan di bahagian ni. Ya, betul. Kalau tak, jadi kepala ruang tak tu muat, akan Cikgu. luas. Betul. Jadi kita fikirkan sebab kereta ni untuk membawa penumpang, betul? Kalau terlalu rendah, mungkin orang yang tinggi tak boleh masuk. Betul, Cikgu. Walaupun hanya kita buat ialah model sahaja, tapi kita kena fikirkan macam kita buat objek yang sebenar. Cikgu. Itu dari segi saiz tingkap ni, Cikgu. Saiz dan juga ruang lah. Ruang dia ada juga elemen lain-lain. Contohnya macam ni kan kata. Tak menarik lah kalau bentuk
hanya warna hitam saja. Ya, cikgu. Bentuk dan warna okey, roda macam ni. Okey, tak ada apa. Kalau kita tanya kawan-kawan pun yang ada kereta, nak tukar rim tu, nak Kalau tukar rim ni boleh, kan. nak sebesar-besarnya, nak yang secantik-cantik. cantik. Kalau Fika boleh tengok pun contoh model hasil murid-murid ni, macam-macam mereka bentuk roda ada. Ada yang roda diguna semula dan ada juga roda tu daripada penutup botol yang dia buat. Nampak sendiri. Contoh pemilihan pelajar di sini memang nak variasi ya, cikgu? Ya, memang berbeza sebab idea kita semua berbeza. Tak bolehlah macam contoh Fika ada idea Fika, saya ada idea saya. Tak bolehlah sama dan kita tak boleh bandingkan. Idea yang berbeza itulah kita hasilkan daripada dia lakaran. subjektif ya, cikgu? Ya, jadi daripada lakaran itulah kita boleh nilai. Okey, alright cikgu. Tadi cikgu dah terangkan dari segi penambahbaikan. Boleh cikgu boleh saya tanya soalan? Okey, boleh. Yang ini dia gunakan tangannya untuk lukis. Kalau betul. kita lakar guna komputer macam mana, cikgu? Okey, kalau lakar guna komputer, ni ada juga murid saya tanya, cikgu kalau saya nak guna komputer, macam contoh ada aplikasi Paint dan sebagainya, dalam telefon pun ada. Betul. Boleh, tak ada masalah. Asalkan lakaran tu bertepatan dengan kita punya tema. Okey, contoh kalau tema dia kereta, kena buat lakaran kereta. Jangan buat lakaran bunga pula. Ya, cikgu. Tak sesuai betul. lah. Kontra sangat tu, cikgu. Ya. Okey, tadi cikgu sebut pasal elemen yang kita kena petikai, bukan, kita kena ambil dalam membuat reka bentuk. Ya, betul. Jadi tadi elemen salah satunya ruang. Okey, ruang, ada saiz, dia ada banyak lagi Saiz sebenarnya. banyak Tapi lagi. tak semua kita aplikasi. Bukan bukanlah semua ya. Okey, kalau ikut elemen reka bentuk ni, dia ada 8. Kalau daripada segi lakaran, tak semualah 8 kita kena aplikasi. Macam contoh kalau yang ni, lakaran yang murid buat ni tiada warna. Tak bolehlah kita nilai kepada warna. Betul, cikgu. Dan juga ada elemen reka bentuk nilai. Okey, nilai itu ialah perubahan warna terang kepada gelap. Jadi kita tak bolehlah analisis di sini kerana tak ada. Ya, sebab cikgu. kita hanya gunakan pen dengan hasil dia tanpa warna. Tanpa warna. Bila tanpa warna tak boleh nilai. Okey. Yang itulah maksudnya. Okey, cikgu. Jadi selain ruang dan beberapa lagi, lagi satu contoh yang sangat kita nampak di sini apa? Elemen lain. Okey, elemen lain. Okey. Kita boleh beritahu tentang tekstur. Tekstur macam contoh, saya tunjuk yang paling senang di sini ialah ni lah. Ni rim ni. Okey, kenapa saya kata ini tekstur? Bila kita lukis, contoh macam yang ini, kita tahu tak ini tekstur dia macam mana? Okey. Tak tahu kan? Tak tahu. Sebab dia hanya gelap sahaja. Bila Betul. kita lukis yang ini, kita tahu yang ini ada lubang, yang ini ada itu dan dia ada bentuk Betul, juga. cikgu. Tekstur dan juga bentuk. Beza macam yang ini, dia hanya gelap saja, satu warna, lepas tu satu bentuk. Macam yang ini kita ada hasilkan, kalau Fika boleh tengok kat sini. Betul. Okey, boleh bentuk bunga macam ni. Macam rim lah. Rim. Okey, macam rim tayar biasa ada bunga kan. Okey. Kalau Fika tengok pun kereta yang sebenar, kalau rim dia gelap saja, satu tu, mana lebih menarik? Yang ada tekstur ataupun yang hanya gelap saja? Kalau dari segi gelap tu mungkin kalau kotor tak nampak sangat. Tapi dari segi yang menarik, tentunya yang ada tekstur macam yang ada itu. tekstur dan juga bentuk. Okey, itu salah satu elemennya lah yang kita kena aplikasi. Okey, cikgu. Seterusnya kita nak belajar tentang apa? Okey, sebentar lagi kita akan belajar tentang bagaimana proses ni berlaku. Daripada lakaran kita nak hasilkan kepada model sebuah kereta. model. Model. Tadi kita sebut tentang produk bertema. Sekarang kita nak sebut tentang model. Fika tahu tak apa model tu sebenarnya? Okey. Cuba cikgu teka. Okey, Saya bagi kena Fika teka. teka lah. Sebenarnya model tu ialah sesuatu yang dihasilkan daripada bahan yang kita dah ada ataupun bahan yang kita beli untuk hasilkan model tu pun boleh. Okey, itu langkah untuk kita hasilkan model. Apa sebenarnya yang Fika faham tentang model? Dia ada bentuk dan dia menunjukkan sesuatu yang sebenarnya. Dia kecil. Maknanya saya boleh bagi extra mark dekat Fika. Okey. Betul, ada, saya cuma tambah sikit saja. Okey. Sebenarnya model ni ialah apa saja objek yang kita buat menyerupai objek yang sebenar. Kita panggil objek tiruan lah. Yang ada rupa yang dia lebih kurang ataupun dia betul-betul sama. Macam betul sama maksudnya dia boleh bergerak tayar dia, boleh bergerak, dan sebagainya. Kalau macam yang menyerupai mungkin rupa sebagai kereta tapi tak boleh bergerak sebagai kereta. Itu pun dikira sebagai model. Okey, jadi maksudnya cikgu, bila kita membuat model ni, apa yang kita boleh aplikasi dia dalam bentuk saiz model, kita amalkan. Contohnya kereta tu boleh bergerak, kita buat roda yang boleh bergerak.
bergerak. Ya, kalau jadi contoh kita dah tahu roda, kan, kereta kan Ya. memang untuk bawa penumpang dan boleh bergerak. Jadi Okey. kita boleh hasilkan model yang boleh bergerak sama macam yang objek yang sebenar. betul cikgu. Itu dikira sebagai model. Model. Jadi kalau nak buat suara-suara yang ada dalam kereta tu tak boleh lah canggih sangat kan tapi cikgu. kalau Fika boleh tengok kat bahagian depan tu nampak Okey. ada orang, yang ada yang isi dalam, ada cermin, ada yang ada letak wiper. Yang ada Swiss ni apa cikgu? Yang ini mungkin penambahbaikan daripada murid. Kalau saya terangkanlah sebab takut nanti murid keliru. Untuk tahun 4 dia tidak wajib untuk mereka letak Swiss ni. Tapi boleh kalau dia nak buat penambahan, dia suka, dia ada idea yang lebih, boleh sahaja, tak ada masalah. Jadi yang tapi ini kalau, dari segi saya lihat dia tak perlu ditolak lah ya cikgu. dia ada Swiss macam tu. Kalau macam yang lain-lain ni, dia hanya tolak. Tapi sebenarnya mereka hasilkan yang dah boleh tolak dan roda dia bergerak, dah boleh dah. Maksudnya mereka dah menguasai. Boleh saya try tak cikgu? Boleh, tapi takut terbang tu. Oh, takut terbang. Nanti kena muka Sebab dia saya ada pula kipas ya. tu. Okey, tak apa. Sepatutnya dia berbusinglah kipas Dia berpusing kipas tu, dia akan bergerak. Alright, cikgu. Itu ialah Cantik. ceritanya. Itu salah Sangat satu kreatif. idea lah. Banyak lagi murid ni sebab macam saya sebut tadi, idea mereka berbeza. Betul, cikgu. Jadi hasilnya tak mungkin sama. Macam kita tengok kenderaan dan kereta di jalan raya, semuanya tak sama. Betul, cikgu. Macam-macam. Hasilnya daripada apa? Lakaran tadi. Lakaran. Pentingnya ada lakaran dalam reka bentuk ni sebab apa cikgu? Sebab kadang-kadang kita main buat je dan betul. kadang-kadang menjadi juga. Tapi flow-nya untuk reka bentuk semestinya kena ada lakaran. Betul cikgu? Betul, sebab kalau kita terus buat saja, kita tak ada penambahbaikan kat situ. Maksudnya kita terus buat je, tak ada apa-apa. Jadi faktornya kena ada penambahbaikan pada lakaran, baru kita boleh buat. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, kita dah belajar banyak pada segmen ini, tapi sebelum kita ke segmen seterusnya, marilah kita berehat sebentar dulu, minum air. Jumpa lagi selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke Mahir di Didik TV KPM bersama saya dan Cikgu Suhaila, Cikgu. Okey, hari ini tajuk kita reka bentuk dan teknologi, pengenalan kepada reka bentuk dan keretaku impianku. Dan kali ini saya sedang bergelut nak pakai sarung tangan getah sebab kita nak buat projek yang sangat menarik. Saya ada kereta warna pink, Cikgu ada kereta warna kuning dan betul. kita akan buat apa Cikgu kali ini? Macam kita sebut tadi ialah model. So hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita nak buat model kereta sebab tema kita hari ini ialah kereta. Fika tadi kata bergelut kan, tak apa biar kita bergelut sebab kita nak jaga keselamatan. Di mana sekejap lagi kita akan gunakan salah satunya ialah pistol perekat panas. Dalam bahasa Melayu kita guna pistol perekat panas. Lalu kita sebut hot glue gun kan? Betul Cikgu. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Pistol perekat panas ni kita akan gunakan bila kata terkena jari, bahayalah dia akan rasa panas. Jadi sebab tu kita pakai sarung tangan hari ini. Untuk murid-murid di rumah pun kena pakai sarung tangan untuk keselamatan. Ya, adik-adik praktikkan, amalkan pakai sarung tangan bila menggunakan
Pistol perekat Pistol panas. perekat panas. Itu dia namanya. Okey. Alright, cikgu. Okey, biar saya terangkan dulu apa yang kita perlukan. Okay, Okey. sebenarnya kita dah ada badan kereta lah. Okey, yang ini kita sebut, tahu tak yang ni untuk tapak ni kita panggil apa ni, Syafika? Saya rasa cardboard. Okey. Di sini. Okey, cardboard ni ataupun kotak. Okey, kita punya kotak ni kat sini. Okey, Okey. kita dah gunting. Okey, nanti. Okey, gunting ni kita gunting ikut saiz badan kereta. Okey. Badan kereta ni bila kita dah gunting, ni saya tunjuklah contoh gunting. Okey, sebenarnya kita dah buat dah. Okey. Pastikan saiz dia sama. Okey, yang ini kita panggil sebagai kerangka. Tapak pada bahagian bawah kereta ni kita panggil sebagai kerangka. Kerangka. Okay, untuk apa kerangka ni? Kita Okey. perlu hari ni untuk Syafika kena pasang roda. Oh, okey. Pasang roda. Okey. Okay, boleh lihat dekat sini kita ada contoh-contoh bahan yang kita boleh gunakan untuk roda. Okey, Okey, cikgu. contohnya macam yang ini. Okey, yang ini saya buatlah contoh. Okey, Okey. untuk kereta warna kuning ni, okey, saya akan gunakan. Okey, kalau Fika boleh tengok, bahan Okey. asalnya ialah yang ini. Oh, yang untuk okey. tisu tu, cikgu. Ya, okey, bahagian tengah pada tisu ni, okey, kita boleh gunakan okey, Okey. untuk potong jadikan roda. Roda. So kita tampal bahagian depan ni dengan kertas ataupun plastik, dah boleh jadi bahagian hadapan roda lah. Okey. Kalau nak cantik macam lakaran tadi, Okey. dia buat rim, kita boleh lukis saja. Okey. Lukis okey. tengah apa tu, cikgu? Sebab bahagian dia licin okey, sikit ya. Lukis kita mesti gunakan permanent marker lah, yang Permanent. tidak boleh hilang lah. Kalau kita guna whiteboard marker, hilang lah. Hilanglah, cikgu. Okey, tak kisahlah. Apa-apa saja boleh digunakan asalkan dia tak Okey. hilang lah. Alright, cikgu. Okey. Selain daripada yang ini, Syafika boleh nampak dekat sini. Okey, Okey. ada nampak ada tutup Ya, botol ni. Okey, macam penutup contoh botol. murid saya ni lah buat yang comel ni kan. Okey, kalau Syafika boleh lihat digunakan Penutup botol. penutup botol. Ini Ya. pun boleh kita guna semula. Kalau macam di hadapan tu, Okey. Syafika boleh tengok dia Yang guna ini? semula roda Roda. yang sedia ada. Ya. Okey, roda permainan yang dia dah rosak ke, dah tak nak guna lagi, okey, dia Betul. boleh guna semula. Tapi kalau contoh murid tak ada alat permainan di rumah, Okey. so dia boleh gunakan penutup botol. Iya, cikgu. Tak ada masalah. Macam ni dia buat warna-warni pun boleh. Boleh. Okey. Itu dia colour sendiri ya, cikgu? Okey, yang bahagian atas ni dia warna sendiri. Dia warna Tapi sendiri. penutup botol ni mungkin dia pilih yang warna-warni, dia suka warna-warni. Okey. Alright. Okey. Kita akan buat, macam untuk Syafika. Syafika akan buat, Syafika ambil penutup botol ni Okey. untuk pasanglah. Okey. Okey, apa yang Jom. Syafika perlu buat? Okey. Kita dah pasang ni. Okey, kena Panaskan dulu. Panaskan dulu. Onkan dulu. Okey, adik-adik hati-hati bila menggunakan. Okey, on dia saja. Okey. Bila selepas on, ini saya tunjuk contoh. Okey. Okey, ni saya tunjuk contoh. Okey, kalau yang ini, gam ni. Okey. Okey, gam ni kita panggil sebagai rod perekat panas. Okey. Rod perekat panas ni akan cair, dia akan lekat di sini. Okey. Itu yang Syafika kena buat hari ni. Tapi Syafika gunakan penutup botol. Penutup botol. Boleh, cikgu. okey. Jadi saya ambil lidi ya, cikgu. Okey, ada Okey. lidi dekat sini. Syafika boleh pilih. Okey, Alright. tengok pada saiz yang betul. Tengok pada saiz yang betul. Okey. Sorry saya batuk. Alright. Muat, cikgu. Okey, kalau saiz ni betul, Syafika dah boleh lekatkan. Pastikan dia dah cair lah Okey. gam tersebut. Alright. Disebabkan kita nak tengok saiz dia tak terkeluar sangat, cikgu. Dia akan dia perlu lebih sikit daripada kereta ya. Ada Okey. banyak saiz dekat sini. Okey, Syafika boleh tengok. Okey, ada banyak okey. saiz. Okey. Sementara Syafika buat, Okey. suka untuk saya tunjuk bahan lagi satu di sini. Kita ada Okey. apa ni, Syafika? Itu straw, cikgu. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut penyedut minuman. Penyedut minuman. Okey, penyedut minuman ni, kenapa kita perlu dia? Okey, kalau contohlah saya bagi tahu dekat Syafika. Okey. Kalau kita pasang yang ini kita terus letak je bawah. Betul. Adakah roda bergerak? Saya rasa bergerak tapi mungkin tertanggal. Okey, dia bila kita ni pasang ni, kita Ya. akan lekatkan di sini. Ya. Okey, adakah roda bergerak, Syafika? Oh, tidak. Jadi sekarang terseret, cikgu. kita akan cuba buat roda ni bergerak. Macam mana cara kita nak taktiknya? Taktik. Macam nak buat apa kan? Itulah dia. Itulah ni. Jadi kita lekatkan pada penyedut Pada minuman. penyedut minuman. Kita tak lekatkan pada lidi tersebut. Betul. Jadi dalam dia masih boleh berpusing. Oh, jadi dia akan macam lekat pada straw penyedut minuman Ya. dan ini akan berpusing. Ya, jadi roda tu yang berpusing. Jadi penyedut minuman ni kita lekatkan, dia tak berpusing. Sangat yang berpusing kreatif. ialah lidi. Itulah Ya, hari ni kita nak cikgu. belajar ni sebab kebanyakan murid dia macam macam mana cikgu nak bagi benda tu Betul. bergerak kan menggunakan bahan kita semula. Okey, bila dia lekatkan je dah tak boleh gerak. Okey, cikgu. Inilah taktiknya. Sebenarnya tak Mudah terfikir je. saya. Masa kecil-kecil selalu buat kereta ni juga dengan adik saya. Oh, Tapi tak okey. terfikir macam mana nak pusingkan roda guna bahan kita okey. semula. Salah satunya ni je paling senang. Okey. Sebab sekarang kan banyak orang order makanan online dan sebagainya kan. Betul. Jadi penyedut minuman yang ada tu
gunakanlah. Gunakan Janganlah semula. terus buang ya, cikgu. Kita boleh guna semula, jangan risau. Okey, cikgu. Rasanya kita punya Ni dah pisau perekat panas. panas ni dah panas ni. Okey. Jadi kita dah boleh lekatkan. Okey. Syafika dah ingat kan macam mana nak lekatkan? Okey. Dia punya rod perekat panas ada di sini kalau Syafika nak ambil. Oh, rodnya. Okey, Ya, ni nama okey. rod perekat panas. Okey. Rod pelekat panas. Okey, selalu kita panggil glue stick kan dalam bahasa Inggeris Betul. kan. Okey, kalau yang ini kita panggil hot glue gun, betul? Betul, dalam bahasa cikgu. Melayu ialah pistol perekat panas. Iya, Okey, cikgu. Dia punya bahannya ialah rod perekat panas. Okey. Alright, cikgu. Jadi menggunakan rod perekat panas ni kita mestilah berhati-hati adik-adik dan sama juga dengan menggunakan gunting, kita kena berhati-hati dan di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa. Okey. Betul tu, kena jaga sentiasa jaga keselamatan. Jaga keselamatan. Okey. Kalau yang murid-murid di rumah, sebab yang buat ni ialah murid yang berumur 10 tahun. Okey, bila Betul. kata 10 tahun, perlu pengawasan daripada ibu bapa. Saya sangat-sangat bersyukurlah. Okey, ibu bapa, murid-murid saya semuanya memberi sokongan dan memberi kerjasama di rumah. Okey, jadi itulah nampaknya hasilnya terlalu banyak. Oh, iyalah tu kan. Banyak Okey. idea kreatif yang keluar dari situ, cikgu. Betul. Kalau tak nanti kita tak tahu kan. Okey. Okey. Okey, berapa banyak yang perlu diletak ni, cikgu? Okey, asalkan dia lekatlah. Okey. Alright. Pastikan dia melekat. Taktiknya ialah Syafika jangan jangan letak terlalu banyak dan bila Syafika letak, contohlah lidi ni kan. Okey. Syafika dah letak lidi ni, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jadi saya kena biar je di situ. Okey, mungkin Fika macam penuh meja Fika tu. Betul. Sikit kereta Jom tu. kita alihkan sikit. Sebab bagi macam kamera penuh nampak kan. sikit. Jadi Fika ada ruang untuk buat ni. Okey, macam ni kan. Fika kena pegang sampai dia kering. Oh. Okey, macam kita kat sini kalau di rumah, murid-murid yang ada kipas angin yang bawah tu, lagi senanglah cepat dia kering. Yang kecil tu terus ke sini. Okey. Tak ada masalah. Okey, kalau macam ni, macam Fika baru buat sebelah kan. Okay. Betul. Macam saya dah buat sebelah. Okey. Sebelah lagi ni, pastikan dia jangan melekat dengan penyedut minuman. Oh, okey. Nanti dia tak bergerak ya, cikgu? Ya, sebab kalau tak nanti dia tak bergerak. Okey. Jadi kalau macam tu saya kena peganglah ya, cikgu? Okey. Sebab kita pakai face mask, jadi tak boleh nak tiup. Kalau kita di rumah boleh tiup. Betul, cikgu. Bagi dia cepat sejuk kan. Mungkin salah satu caranya kita kipas lah kot. Okey, kipas dengan tangan ya, cikgu? Tak apa, kadang-kadang tengah-tengah panas, kipas macam ni pun menjadi, cikgu? Okey. Sebab nasib baik di dalam studio kita hari ini sejuk kan. Jadi dia cepatlah sejuk. Ya, cikgu, hujan di luar. Okey. Saya takut satu je, cikgu, sebab bila kita lekat-lekat ni, dia tak terlalu center. Jadi nanti tayarnya satu ke bawah sikit. Betul, cikgu? Okey, maknanya Syafika kena ubah, ubah suai supaya dia betul-betul ni lah. Okey. Betul-betul sama. Okey. Kalau tak nanti dia tak sama lah. Okey. Alright. Saya nak jaga-jaga supaya straw-nya tak terlekat sekali. So, hari ni kita dah buat 2 set dulu. Okey. Tugas Syafika kena buat 2 set. 2 set Sebab biasa roda dia ada 4 kan untuk kereta kan. Jadi kita buat 2 set lah untuk kereta hari ni. Okey. Ada ke yang ada roda lebih, cikgu? Macam lori boleh lah, cikgu kan? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Yang itu dia tetapkan tema. Macam hari ni kita tema kita ialah kereta. Jadi kita buat kereta. Sebab tajuk kita pun produk bertema kan? Iya, cikgu. Reka bentuk produk bertema. Jadi kita follow tema dia. Saya rasa kalau nak buat projek macam ni kan, cikgu, reka bentuk kereta ni kena ada banyak kesabaran ini, cikgu. Ya, memang betul-betul bersabar. Ya. Sebab kalau tengok pun macam ni pekerja yang biasa kerja untuk reka bentuk ni memang kena orang yang sabar. Sebab kita tengok tadi pun kita dah belajar ialah proses penghasilan produk tu memakan masa yang lama. Kalau Syafika boleh lihat produk-produk di luar pun, kalau bila kata nak keluarkan produk yang baru, mereka takkan terus bulan ni dah ada produk baru, bulan depan dah ada produk baru. Betul tak? Dia akan ambil masa yang lama. Kadang-kadang sampai setahun, sampai 5 tahun. Betul, cikgu. Kenapa kita ada proses yang tertentu untuk buat reka bentuk tersebut? Betul. Dan saya rasa mungkin betul ke, cikgu, kalau part yang paling bahagian yang paling lama tu ialah penambahbaikan. Betul ke, cikgu? Penambahbaikan ataupun dalam di luar biasanya kita panggil R&D lah. Research and Development. Ya, okey. R&D tu yang lama sebenarnya, mengambil masa yang lama. Kerana apa? Dia nak tengok penambahbaikan, dia nak menilai, dia nak menguji produk tersebut berfungsi ataupun tidak. Betul. Jika tak berfungsi, itu yang dia ubah. Dan lagi satu, cikgu, faktor yang paling penting ialah kos. Kos tu sangat penting, cikgu. Sebelum kita nak buat penilaian, nak buat
projek, memang Projek. kita kena fikirkan kos. Kenapa kena fikirkan kos? Sebab kita macam saya cakap tadi, bila kita nak hasilkan produk, biasanya kita nak menjual. Betul. Nak menjual, semua orang nak menjual, mestilah yang nak ada keuntungan. Betul. Bila ada keuntungan, kita dah kira kos tersebut, pastikan ada keuntungan. Lagi Betul. jimat, lagi untung lah. Iya, cikgu. Itu daya tarikan dari segi kosnya, cikgu. Tapi kalau pembeli yang nak membeli sesuatu yang nampak cantik dan dia tak nak guna barang-barang kita semula, dia nak guna barang-barang seperti tayar yang pernah Yang sedia ada. Sedia ada. Okey, itu bergantung pada kemampuan masing-masing. Macam murid saya pun saya dah beritahu, jika ada yang tayar yang terpakai, roda terpakai yang kamu nak gunakan, boleh, tak ada masalah. Jika tiada, boleh guna bahan kita semula, tak ada masalah. Tak ada kata semua mesti guna yang sama je. Sebab kalau sama saja, kita sendiri pun akan bosan. Betul, cikgu. Rekaan sama semua kan? Ya, cikgu. Okey. Dah sini. Alright. Okey. Cikgu pun dah siap? Okey, Fika punya dah ni tak? Saya punya belum kering satu lagi ni. Kita boleh tunggu. Dia sekejap je akan kering. Saya tunjuk kat Syafiqah. Sementara tunggu Syafiqah ni. Bila kita dah kering yang ini, dah siap yang ini, yang ini kita akan letak pada bahagian atas ni. Pastikan, saya ingatkan Syafiqah sebab selalu murid bila ni dia tak sabar kan? Betul. Syafiqah boleh tanggal je ke bawah. Tanggal je. Bila murid kadang-kadang dia tak sabar. Oh, betul dia lah. Dia terus letak je. Bila letak bawah ni, dah roda kat depan. Tak masuk pada bahagian lubang tepi ni. Betul. Kena ada kesabaran. Pastikan kamu tandakan di mana kamu nak lekatkan. Macam mana cara tandakan? Kita letak saja yang ini di bahagian atas. Alright. Bahagian atas. Jadi kita ada, Syafiqah ada pen di situ. Syafiqah boleh tanda di mana Syafiqah nak letakkan roda tersebut. Alright. Bahagian tengah roda ni kita panggil sebagai ganda. Jadi kita lekatkan pada ganda tu, nak kena tanda di sini. Yang mana kita nak lekatkan ganda tersebut. Alright. Jadi tandalah kiri dan kanan. Ganda, cikgu. Okey, cikgu, sebenarnya saya baru perasan straw saya kat sini agak tak cukup panjang. Okey. Boleh ke, cikgu? Okey. Lupa saya nak ingatkan tadi. Bila kata ni, macam yang ni kita dah siap-siap potong. Sebenarnya prosesnya, macam kita lihat video murid tadi, dia ada proses sebenarnya. Kita ada ukur dan tanda. Ukur dan tanda tu yang kita buat supaya tak ada perbezaan ukuran tersebut. Macam ini, penyedut minuman ni pastikan dia sama panjang. Jadi tak adalah roda depan panjang, roda depan roda belakang pendek. Betul. Jadi saya dah silap sikitlah kat sini. Tak apa. Itu namanya kita belajar proses menyelesaikan masalah. Ini bukan proses menambah kaitkan, itu dikira itu masalah sebelum. Masa kita dalam proses lakaran tu, kita dah buat penambahbaikan dulu. Baru kita kira kos dan baru kita buat model. Okey, cikgu. So kalau dah kering, kita dah boleh lekatkan. Lekatkan senang je. Letak kat bahagian atas ni. Syafiqah letakkan, tolak je nanti. Banyak pula saya tanda ni. Dia perlu tanda di tengah je ya, cikgu? Tengah, bahagian tengah. Sebab kita nak lekatkan ganda saja. Kita tak lekatkan yang lain. Alright. Ganda. Alright. Saya pun nak lekatkan juga. Sebab dah boleh lekatkan ni. Cikgu lekatkan memang letak di sepanjang boleh. Okey, alright. Tak ada masalah. Kalau kita tak ada, contohlah kadang-kadang murid ni dia tak ada pistol perekat panas. Jadi dia boleh gunakan perekat yang lain. Kalau contoh ada murid tadi, salah satunya yang saya tunjuk tadi ialah Pikachu tadi, kalau Syafiqah boleh ingat. Ya, memang ingat sangat. Pikachu tu kan comel kan. Dia gunakan double sided tape. Pun boleh. Kadang-kadang murid kita ni kita tak boleh sebab sekarang lagi pula kita PDPR semuanya di rumah. Kedai alat tulis pun tutup. Macam saya pun saya guna kotak je semua kan. Jadi kita gunakan barang sedia ada. Barang sedia adanya macam mana? Contohnya kalau contoh tak ada pistol perekat panas, tak ada hot glue gun, kita boleh gunakan double sided tape. Kalau tak ada pun, kalau boleh lihat di sini, yang ini all purpose lah. All purpose maksudnya serbaguna. Gam serbaguna. Cuma bezanya yang ni lambat kering. Betul, cikgu. Dia lambat kering. Jadi kita kena pegang je. Sampai dia kering, barulah dia lekat. Kalau macam pistol perekat panas ni, dia cepat kering. Itu kelebihan dia. Tapi kalau tak ada, tak apa. Kalau tadi double sided tape tu pun boleh, selotip biasa pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Cuma penggunaan dia je lah berbeza. Kalau selotip kita lekat daripada atas. Betul. Double sided tape kena letak bahagian bawah.
Kalau tak kemas macam tu, Ya, cikgu. betul. Sebab walaupun dia di bahagian dalam, Okey. kita kena buat dengan kemas lah. Okey. Ni rod perekat panas dah habis. Saya punya tayar dah tertanggal dah, cikgu. Oh ya ke? Okey, kena tekan dengan sabar ya. Okey. Kesabaran yang penuh diperlukan. Betul, reka bentuk ni memang kena sabar. Okey, kalau tak sabar memang tak jadi reka bentuk kita. Betul. Okey, cikgu. Okey, kita tolak sikit. Okey. Saya punya nampak tidak terlalu kukuh. Jadi saya akan tunggu dia kering sebelum saya letakkan kereta ya, cikgu. Okey. Okey. Apa yang cara yang seterusnya? Okey, dah tahu ganda ni ialah bahagian bawah. Okey. Dia ada dua cara, cuma dia perbezaan dari segi kekukuhan. Macam mana saya nak tunjuk? Katalah Syafiqah buat macam ni. Kita gam di bahagian atas. Kita akan letak di sini. Ya. Apa yang berlaku? Roda ni badan kereta ni berat. Bila kata berat, dia akan tekan bahagian ganda ni. Jadi, betul. Risiko untuk dia tertanggal semula tinggi. Apa kita buat? Terbalikkan. Begitu. Terbalikkan. Jadi yang ini letak bawah, jadi berat. Dia lagi tekan ke bawah. Pandai Syafiqah. Okey. Cepat belajar Syafiqah hari ni. Tapi sebenarnya kena tunggu kering ke tak, cikgu? Tak betul. apa. Sebab yang ini pisau perekat panas, dia punya rod perekat panas tu cepat kering. Cepat kering. Jadi bila kita tekan sedikit saja dia dah kering sebenarnya. Okey. Jadi apa yang kita buat? Lekatkan saja. Alright. Gunakan Jadi. pisau perekat panas. Ya. Okey. Cuma sengit-sengit sikit kan? lah. Lepas ni kita dah boleh buat kemasan. Okey. Saya rasa ni sengit-sengit sebab saya punya penyeduk minuman ni tidak begitu sama saiz. Tak apa. Kita boleh ubah nanti. Okey, Macam saya cikgu. baru cakap tadi, saya uji tadi, tunjuk pada Syafiqah dah tanggal dah. Betul Sebab kan? kita uji tadi di bahagian atas kan. Tak apa. Kalau pisau perekat panas ni kadang-kadang murid, dia tengok, cikgu dah tertanggal macam mana? Cara dia senang je, bila dia kering, tarik. Tarik je. Buang saja, jangan risau. Betul. Jangan fikir susah ke apa. Ya. Tarik saja, kita lekatkan semula dengan glue yang baru ataupun gam yang baru. Okey. Tak ada masalah. Kalau contoh dia tak keluar, tolak saja. Okey, alright, cikgu. Kalau kita selepas ni kan, cikgu, kita dah siap kereta kita sepatutnya. Dan saya pun tengok cikgu pun hampir siap. Ya. Kita nak cantikkan sikit lagi, boleh tak, cikgu? Itu kita panggil sebagai proses kemasan. Proses kemasan. Ya, proses kemasan tu Syafiqah mungkin boleh lihat. Proses kemasan tu salah satunya yang kita selalu sebut hiasan lah. Hiasan. Menghias, tapi menghias ada macam-macam. Macam contoh, kalau Syafiqah boleh lihat warna pada kereta, model kereta dan warna pada model kereta saya pun berbeza. Warna yang kita gunakan contoh katalah ni. Cat sembur ataupun kita panggil spray lah. Cat sembur ni pun salah satu kemasan. Kalau contoh ada murid di situ kan, dia ada gunakan cat air. Macam tu cat air yang warna biru, yang naga tu kan, yang Syafiqah suka tu. Dia gunakan warna air. Cat air lah, pun boleh, tak ada masalah. Apa saja bahan kemasan yang sesuai dengan model kita, boleh. Tak ada masalah. Kejap, ada dia cikgu. Tak semestinya memang kena hias saja. Ya, ni hadiah untuk cikgu ya, yang biru ni. Tak, yang ini memang semua dia ialah projek. Projeknya. Projek. Memang ini semua memang projek yang fresh daripada tahun 4. Murid-murid tahun 4 saya. Sangat kreatif, cikgu. Selain cat, kat sini saya nampak dia ada menggunakan macam kain, cikgu? Ya. Di sini? Dia ada guna flannel. Boleh, tak ada masalah. Ada tadi kalau Syafiqah boleh lihat tadi yang guna bekas makanan tu kan. Yang itu dia gunakan butang. Dia guna butang. Sebagai hiasan dia. Yang warna hijau tu ya, warna cikgu? hijau. Tadi kita dah alih. Tak apa, nanti lepas ni kita boleh tunjuk lagi sekali. Alright. Sekarang kita dah boleh lekatkan. Bahagian bawah dia, gunakan gam saja. Lagi mudah untuk di dia punya tapak dia ataupun di kereta ni, cikgu? Ya. Tak kisah mana-mana. Mana-mana, asalkan Syafiqah boleh letak dan dia terus lekatlah. Tak semestinya kena sepanjang ni kita letak. Boleh letak sikit-sikit pun tak ada masalah. Okey, cikgu. Roda ni dah tak sabar-sabar nak gerak ni. Dia nak berjalan dah. Biasalah kalau kita beli kereta pun macam tu juga. Kita terus nak pergi berjalan kan. Tak sempat test drive, cikgu dah terus bawa lari. Biasanya macam itulah. Lagi pula kalau murid-murid, lagilah mereka excited teruja kan. Nak bermain dengan kawan-kawan. Lagi musim-musim ni mereka susah nak keluar, nak pergi bermain di luar. Betul. Jadi salah satunya mereka boleh lakukan
aktiviti di rumah ni. Okey, cikgu. Alright, sebenarnya kita akan mengambil masa sedikit untuk membuat dan menampal kereta ke atas roda ini. Dan untuk itu kita akan berehat sebentar dahulu dan kembali di Mahir Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Mahir di Didik TV KPM dan kita tadi sedang membuat kereta untuk tajuk kita Reka Bentuk dan Teknologi. Pengenalan kepada reka bentuk keretaku, impianku. Cikgu, sama-sama kita dah hafal dah. Okey, baiklah cikgu, tadi sebentar tadi kita telah belajar cara-cara untuk membuat merealisasikan model kereta kita, cikgu. Berdasarkan lakaran yang saya dah tunjukkan tadilah. Sebab kita tak boleh terus buat saja. Kita ada proses yang tertentu. Okey, yang inilah hasilnya. Okey, ini saya punya. Okey. Syafiqah pun boleh tunjuk Syafiqah punya. Okey. Ini yang kita panggil kemasan tadi. Okey, kemasannya ialah kita guna cat sembuh dan juga kita ada stiker dekat sini. Stiker kemasan yang boleh macam-macam. Okey, yang ini ialah hasilnya. Kita menghasilkan. Okey, macam mana? Okey, dipastikan dia boleh bergeraklah. Okey, keretanya. Okey, cara kita nak buat yang terakhir ialah macam mana kita nak tahu model tersebut berfungsi atau tidak, kita persembahkan. Okey, so yang kita buat sekarang ni ialah mempersembahkanlah. Jadi kita punya hasil dah ada. Dah ada. Saya rasa mungkin cikgu boleh cuba menggerakkan sebab saya punya memang ada kesilapan di sebentar tadi. Okey, ini kalau boleh dilihat, dia boleh bergerak macam ni. Okey, tayar dia. Cuma dia agak sebab tadi mungkin gam tak kita buat terlalu laju sangat, jadi terlalu rapat. Bila terlalu rapat dia susah nak bergerak. Tak apa, kita boleh masih lagi ada ruang untuk penambahbaikan. Ya, itulah salah satu contoh untuk kita menambah baik model kita. Dan kita kena sentiasa tengok kat mana sudut yang kita boleh memberi penambahbaikan, kan cikgu? Penambahbaikan. Itu tujuannya kita membuat pembentangan. Bila kita bentang, contoh pada cikgu dan juga rakan-rakan, mereka pun boleh bantu kita untuk nilai. Mungkin boleh beri cadangan. Yang ini perlu tambah baik apa? Yang seterusnya boleh tambah baik apa? Bahagian mana yang kita boleh kecilkan? Bahagian mana yang kita boleh besarkan, dan sebagainya. Itu tujuan kita buat pembentangan. Selepas hasilkan, mengikut proses tadi dah sampai kepada hasil reka bentuk. Hasil kita kena bentang. Bentang tu inilah dia. Inilah dia. Dah terhasil pun projek kita pada hari ini. Cikgu, tadi cikgu cakap cikgu ada sembuh cat ini untuk bagi nampak lebih menarik. Dan kita juga ada menggunakan stiker ataupun kita panggil sebagai perekat lah dalam bahasa Melayunya. Okey. Ini cat sembuh. Contoh ni contohlah, yang ini yang saya gunakan untuk kereta Syafiqah tu, warna merah jambu ataupun warna pink. Macam-macam warna boleh digunakan asalkan ikut kesukaan lah. Betul. Ikut kesesuaian. Okey, contoh kalau ada pada warna, macam tadi kita aplikasi elemen, so elemen warna tu ada. Jadi barulah menarik. Okey. Cikgu, ada tak faktor-faktor keselamatan ataupun cara untuk membiarkan warna dia sekata, cikgu? Sebab saya tengok kat sini sangat sekata dan situ pun sangat sekata. Okey, cara kita gunakan cat sembuh ni, macam mana? Kita dah sembuh cat pada permukaan tersebut, biarkan dia kering. Dan dia ada cara, contoh kalau yang ini. Okey, dia ada cara. Jangan kita gunakan dengan cara macam ni. So dia akan jadi tumpukan dekat situ. Macam mana kita nak buat? Angkat.
Okey, Dia mesti sembuh. ada 30 darjah ataupun 45 darjah supaya dia sembuh di bahagian atas sekata. Kalau kita buat macam ni, dia akan setumpuk-setumpuk. Itu yang kadang-kadang Syafiqah boleh lihat orang buat cat sembuh ni, Ya. dia ada bulat-bulat. Betul cikgu, pada bubble ataupun kita kereta panggil bubble. sebenar pun ada bubble cikgu. Ya, bubble Okey. tu disebabkan yang inilah. Mungkin udara tu kita tak tekan dengan betul dan bila macam gini, Okey. dia akan jadi satu bulatan lah dekat situ. Betul, Dia cikgu. takkan sekata. Kalau macam gini dia sekata lah. Okey. Kalau Syafiqah boleh lihat tak ada pun bulatan di situ. Ya, betul cikgu, sangat sekata. Cikgu, selain cat sembuh ni, seperti di sana juga, ya. kita ada menggunakan cat apa tu cikgu? Okey, kalau yang ini murid ni digunakan cat air. Cat air. Okey, macam contoh ini dia buat siap ada aerial. Antena, Ada okey. antena. Okey, untuk yang radio lah. Mungkin dalam kereta dia ada radio lah. Okey, Ya. ada bayangan dia kereta dia lengkap dengan radio jadi ada antena. Ataupun aerial dia panggil. Berimajinasi. Ya, imajinasi itu penting. Itu yang hasil lakaran dan juga model dia bersama. Okey, macam ini dia guna cat air. Kan? Boleh, tak ada masalah. Betul. Okey, kalau macam ni pun pula ni. Kalau Syafiqah boleh lihat. Okey. Yang ini diguna apa pula? Dia gunakan, saya rasa dia balut dengan pembalut kertas yang berkilat. Dan ini ialah penutup macam Penutup. pembasuh lantai. Ya, okey. Ataupun ni pencuci lantai boleh ke Okey. ataupun bleach. Peluntur. 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 Kalau kita Ya, lihat. betul cikgu. Ya, tak apa, tak ada masalah. Asalkan dia boleh jadi bentuk roda, kita dah guna semula. Betul cikgu. Bahan. Saya rasa masa dia pilih colour ni, dia tengok warna dia biru, Ya. dia cari je penutup mana-mana yang ada warna biru. Ya, mungkin dia nak sesuaikan. Okey, alright, Itu salah satu cikgu. idea lah kita nak hasilkan. Okey. Kena Okey. ingat, idea kita hasilkan lakaran. Bila lepas lakaran, kita dah tambah baik dan seterusnya, dah kira kos, baru kita hasilkan model. Okey, itulah pentingnya kita ada atur untuk setiap langkah yang kita perlu buat. Proses penghasilan produk. Proses penghasilan produk untuk reka bentuk kita. Baiklah cikgu, kita dah Okey. sampai ke penghujung rancangan. Sekejapnya rasa. Ya, sekejap sangat rasa. Bagi anda yang di luar sana, jangan lupa saksikan Mahir pada hari esok pada waktu yang sama. Terima kasih menonton kerana setia bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM